Nama saya Yafalong, nomor 11 DKA 19F1001. Pengenalan. Pencemaran air di Malaysia merupakan satu masalah yang ketara dari semasa ke semasa dan sehingga kini masih tiada lagi cara penyelesaian secara efektif yang dapat dikanggi masalah ini. Oleh itu, kami telah mencipta satu produk iaitu perangkap sampah dan minyak. Produk ini juga mampu mengurangkan pencemaran air dan menjaga kebersihan sungai. Ia berfungsi sebagai perangkap sampah dan minyak yang tercemar. Penyataan masalah. Produk yang kami cipta kemungkinan besar mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Sungai, tasik dan laut di Malaysia juga banyak yang tidak terjaga dan menyebabkan pencemaran air berlaku. Selain itu, perangkap sampah dan minyak automatik memang adalah sekelintir yang telah dicipta. Boleh tengok pada link tersebut. Jadi, lepas kami menonton video ini, kami mendapat idea untuk membuat produk yang lebih baik, iaitu perangkap sampah dan minyak. Objektif projek. Terdapat 3 objektif kepada projek kita adalah mereka bentuk dan menghasilkan produk perangkap sampah dan minyak. Yang kedua, menguji keupayaan produk dan mengumpul sampah dan minyak. Yang ketiga, menguji daya ampungan produk dengan melaksanakan ujian bebanan. Skop projek perangkap sampah dan minyak ini digunakan pada permukaan air sahaja. Keupayaan produk adalah merujuk kepada kuantiti sampah dan minyak yang dapat dikumpulkan. Ujian bebanan dilaksana bagi menguji reka bentuk produk untuk terapung di permukaan air. Pengujian produk dilaksanakan di tasik air Keruk dan Sungai Melaka. Literatur yang kita kaji adalah bakas HR dengan ideanya membuat prototipe WTC untuk menghapuskan sisa sampah dari badan air. Mekanisme ini adalah statik di satu tempat dan menggunakan sistem automatik untuk mengerak bantaran yang digunakan sebagai pengutip sampah. Seluruh badan WTC mengandungi 4 bahagian penting termasuk badan simpanan, pengutan sampah, konveyor, dan penggunaan sistem kuasa. Fungsi utama badan adalah untuk menampung badan, tahan karat ringan. Pengronggang persegi kalori adalah bahan terpilih untuk membuat kerangka untuk WTC kerana kos rendah, tahan kakisan tinggi, kukuh dan bahan. Seterusnya, penyimpanan pengumpulan sampah menggunakan kepingan kalori tahan karat untuk mewujudkan petak yang berpotensi tinggi tahan karat. Bahan ini juga kukuh dan tinggi daya tahan untuk menyokong semua beban yang terlibat dalam WTC termasuk komponen elektrik dan bateri. Sistem perantaran terdiri daripada 2 bahagian utama iaitu perantaran tali pinggan dan roller. Rantai adalah alat sokongan untuk tali pinggan dan kok perantaran tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Mirza Razali, nombor matrik 11 DKA 19F1013 daripada kelas DKA 5B. Ini adalah gambar daripada literature review yang diberikan. Ini adalah kaedah yang digunakan untuk memerangkap sampah dengan menggunakan conveyor belt, trapper, connector, shaft, water wheel, platform stand seperti yang berikut di dalam slide. Next adalah metodologi. So first kita mula and then kita mengenal pasti masalah yang berikut, and then kedua adalah mengumpul data dan maklumat, dan ketiga ialah mereka bentuk, dan keempat adalah penghasilan produk, dan
kelima kita menguji barang yang kita buat ataupun produk yang kita orang buat. Kalau barang tu tak lepas ataupun tidak mencapai objektif, so kita akan mula balik daripada mereka bentuk. So ujian yang dibuat adalah ujian beban di tasik Aikro, and then kita analisis data, kemudian kesimpulan dan cadangan. So ini adalah kos peralatan yang digunakan untuk membuat produk, antaranya pelampung Mac WBB, hammer, aluminium plate, PVC end cap, kabel tape, benang, motor 12 volt, shaft, wire 6 meter, coupling, switch, PVC pipe 3 inci, aluminium plate kedai Mr. Chong. So total semua ni adalah 365.3 sen, RM 365 sen. Ini tak termasuk pada electronic part. So electronic part bukan daripada kos kami. So kita ada kolaborasi daripada JKE, iaitu kejuruteraan elektronik. So kita just kira kos apa yang daripada reka bentuk yang kita buat. Seperti itu dia, ni adalah gadget, iaitu produk kami, gadget produk kami. Yang pertama, week 1 dan week 2 kita dapat akses 3 objektif, 3 iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul data dan maklumat, dan proses mereka bentuk proses. So kita dapat tu dalam masa 2 minggu. And then minggu ketiga kita fokus pada membeli bahan produk. Dan minggu keempat dan minggu kelima kita dapat menghasilkan produk sehingga ke minggu ketujuh. So minggu ke-8 pula kita dapat membuat kajian produk, iaitu di Aikro. Dan minggu ke-9 kita telah menganalisis produk dan membuat kiraan data. Ini adalah projek pertama kami, iaitu reka bentuk pertama. So daripada sini kita dah buat analisis daripada tekanan beban. So reka bentuk ni tidak puas hati, kita orang tidak berpuas hati kerana tidak dapat menampung dengan stabil, sebab bila kita letak beban bila beban dia tu dia sengit. So kita ubahkan dia, kita ubah sesuai, so buat reka bentuk baru. Ini adalah reka bentuk yang baru. So berbeza daripada yang pertama tadi. So dia panjang yang depan and then belakang pendek. So yang ni kita just pendekkan yang depan. So belakang tu kita just maintain sama, sebab kita nak beban ataupun ampungan dia tu bagi sama rata. So ni adalah final product kita orang. Ini adalah reka bentuk secara reality. So ni adalah gambar kami, kita orang pergi Aikro untuk buat ujian bebanan pada produk yang kami buat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muzaffar bin Ahmad Zahawi, Matrik 11 CKA 19F 1067, dari kelas 5B. Okay. Hari ini saya akan present tentang produk saya, iaitu water surface garbage and oil spill collector. Okay, so let's go. Okay, so video yang ditunjukkan di sebelah ini adalah video yang mana kita sedang melakukan ujian bebanan, iaitu kita nak tahu produk kita ni dia mampu menampung berapa kilo. So kita letakkan batu dalam banyak-banyak plastik. So kita labelkan lah, ada batu yang kita buat 500 gram, ada yang 100 gram,
ada yang 250 gram. So kita baru letak sebanyak 3 kilo batu. Jadi kita punya produk pun dah macam tenggelam lah. So dekat situ kita nampak yang produk kita ni tak boleh bawa beban yang banyak. Dua pun tak ganjak. Depan nak ganjak. 3, Sebab depan pendek. Jaga jangan dia Empat. Sebab depan 4, pendek. 3 ke? Okey, depan pun kena ada floater. Kena balance. Ya. Depan belakang pun kena besar dan panjang. Ya. Tambah. Betul. Dah tahu dah kan? Okey, buat Ngap. macam idea saya. Betul Mal? Macam mana pula idea kau? Betul Mal? Saya buat macam idea. Okay. So untuk next video, lepas ni saya akan tunjukkan. Okay, untuk produk ni dia pakai bateri yang banyak. So macam kita dah test awal-awal tu, kita tak record lagi kan. So sekejap je, dalam 2-3 kali pusing. Untuk kali yang keempat tu, bila kita nak record kan, nak tunjuk, dia dah kayaknya bateri dia dah start macam nak habis. So untuk cadangan nanti saya akan beritahu lah apa lagi yang diperlukan sebenarnya untuk projek ni, untuk produk ni. Okay. Jom tengok video. Aduh. Sebab kita akan nampak tadi apa juga. Kalau kata kita tak Adalah ni sampah. Okay, so the last one, video yang ketiga. Okay, di sini sama juga bateri. Kiranya lepas saya record yang ni, saya record yang next video ni lah. So memang nampak lah bateri dia pun dah tak ada. Ada pun sikit-sikit lah memang. Lepas tu apa ni, fungsi tali tu, yelah macam memanglah benda ni ada bateri, ada motor kan. So in case macam kalau tiba-tiba kat tengah tu nanti dia habis bateri ke, ataupun dia hanyut ke kan, kita bolehlah selamatkan produk ni. Macam tu lah. Bateri dia dah bateri dia ni recharge ke? Tadi kan laju. Ya. Okay, sekarang masalah yang dihadapi dari ujian. Okay, untuk perangkat sampah, berat maksimum produk tidak tercapai memuaskan. Ianya akan menyebabkan banyak sampah akan tenggelam. Okay, bateri pun tak tahan selama 5 minit. Okay, beban produk tak ada keseimbangan antara depan dengan belakang. So saya rasa kena buat depan belakang tu sama saiz lah. Okay, so kos pengeluaran perangkat sampah dan minyak juga adalah tinggi. Sebab apa ni, baru model saja kita dah hampir keluar 300 lebih. So belum campur elektrik. Kalau barang elektrik kan ada dalam 900 lebih. Okay, now untuk cadangan. Okay, cadangan kita orang yang pertama adalah penambahan tenaga solar. Yang kedua, pasang motor dengan bateri yang besar lah. So akan membuatkan produk tu lebih laju dan buatkan produk tu tahan lebih lama. So bolehlah uji lama-lama kan. Lepas tu mempunyai sistem pengera kecemasan. Yang keempat, penambahan sensor. So kiranya kalau ada
dia nak terlanggar belah tepi ke kan, semasa mengumpul sampah tu, dia ada sensor lah, dia akan berbunyi. Okey. Yang kelima, mempunyai sistem pengadap. Okey, untuk kesimpulan. Okey. So kesimpulan dalam kajian ini, keberkesanan perangkap sampah dan minyak lebih difokuskan kepada kuantiti sampah dan minyak yang dikumpulkan. Okey. Kebanyakan sampah yang terperangkap adalah daun-daun kering dan plastik botol. Daripada penilaian yang dibuat, secara keseluruhannya perangkap sampah dan minyak yang dipasang adalah berkesan dan menepati ciri-ciri reka bentuk yang ditetapkan. Okey, tetapi produk ini memerlukan kos yang tinggi dalam penghasilan tersebut. Selain itu juga, tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pembuatan produk ini ialah seramai 7 orang. Jadi kita buat yang seramai 7 orang tu sebab kita kolaps dengan budak elektrik. Jadi untuk awam buat dia punya model, dan untuk elektrik pula dia buat dia punya elektrik part lah. Okey, bersama Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey, akhir sekali, kami berharap produk ini dapat diterima dan berjaya. Sekian, terima kasih.